Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali dengan Cikgu Fazliani. Okey, hari ini kita akan sambung lagi dengan tajuk penyata kewangan bilik gantungan tanpa pelarasan bahagian 2. Okey, cikgu nak tanya, dah siap lagi latihan yang cikgu bagi dalam video bahagian 1 sebelum ni? Dah siap kan? Okey, seperti yang cikgu janjikan, mari semak dahulu latihan yang telah kita buat ataupun ada semua buat dalam video sebelum ni. Okey, latihan 1. Latihan 1 sebelum ni cikgu berikan imbangan duga pada 31 Julai 2020. Okey, dekat sini. Belian dan jualan. Belian di sebelah debit, jualan di sebelah kredit. Kenapa belian di sebelah debit? Belian merujuk kepada belanja, manakala jualan merujuk kepada item hasil. Okey, pulangan masuk dan pulangan keluar. Pulangan masuk juga kita panggil dia sebagai pulangan apa? Pulangan jualan, dan pulangan keluar kita panggil dia sebagai pulangan belian. Faedah, okey, faedah ada dua kat sini. Belah debit dan juga belah kredit. Sewa pun ada dua, di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Commission di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Diskaun pun diberi di dalam soalan di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Untuk pengetahuan murid-murid, yang di sebelah kredit selalu jadi dalam imbangan duga, apa dia? Selalunya ialah item liability ataupun item hasil. Manakala yang di sebelah debit merujuk kepada item aset, belanja dan sebagainya. Okey, dalam soalan ni kita perlu jawab isi. Jadi kat sini belian yang mana satu? Belian yang sebelah debit 500, jualan 1,300, pulangan masuk 80, pulangan keluar 90. Faedah dibayar atau faedah diberi. Dibayar diberi kita merupakan item belanja 400. Faedah diterima 600. Sewa dibayar 62, ataupun juga kita panggil dia sebagai sewa diberi, ataupun kita boleh letak dia sebagai sewa saja pun boleh. Sewa diterima 300. Mana pen cikgu ni? Okey. Komisen diterima 171. Manakala komisen diberi ialah 80. Akaun belum terima 2,300. Akaun belum bayar 8,200. Diskaun diberi ialah 340. Diskaun diterima ialah 210. Dalam soalan ini ditanya, adakah bank merupakan overdraft? Overdraft bank tak? Kita tengok kat sini. Tunai di bank. Tunai di bank bermaksud bank. Okey. Bank selalunya berada di sebelah debit kerana merujuk kepada item apa? Aset semasa. Tapi kalau di sebelah kredit, ia merujuk kepada liability semasa. Jadi, adakah ia overdraft bank? Tidak. Sebab kenapa? Sebab tunai di bank merujuk kepada aset semasa. Sebab kat dalam soalan ini diletak di sebelah debit. Pergi kepada latihan 2. Okey, jawapan latihan 2. Okey, latihan 2 ni sama juga. Kita perlu letakkan berapa nilai ringgit Malaysia. Okey, kita tengok dahulu. Diskaun diterima. Diskaun diterima yang mana satu? Diskaun diterima yang di sebelah kredit ya. Diskaun diberi 500. Pulangan apa yang di sebelah debit ni? Dia merujuk kepada pulangan jualan. Yang di sebelah kredit ialah pulangan belian. Jadi pulangan belian ialah 90. Pulangan jualan 80. Belian yang mana satu?
Belian yang di sebelah debit 1,800. Okey, betul. Jualan ialah 3,400. 3,400. Sewa dibayar 120. Sewa diterima 890. Akaun belum diterima 8,210. Akaun belum bayar 9,200. Komisen yang di sebelah kredit merujuk kepada komisen diterima 230. Yang di sebelah debit ialah komisen dibayar 700. Bank. Cikgu dalam soalan 1 tadi cikgu cakap macam mana? Bank kalau di sebelah kredit merujuk kepada liability semasa, merujuk kepada overdraft bank. Jadi dalam soalan tanya overdraft bank ke? Ya atau tidak? So jawapannya apa murid-murid? Ya, yeay, betul. Kemudian faedah. Faedah ialah faedah diterima 400, manakala faedah dibayar 300. Suara cikgu ni baru pada mam, jadi serak-serak sikit. Maaf ya semua. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat memahami dan menghafal format akaun perdagangan format penyata, menyediakan akaun perdagangan format penyata tanpa pelarasan berdasarkan soalan latih tubi yang cikgu akan berikan sebentar nanti. Okey, yang ni cikgu selalu ingatkan kepada murid-murid cikgu. Bukan senang nak dapat A, tapi bukan susah nak susah. Oleh itu, mari semua usahalah tanpa jemu untuk berjaya. Okey, jangan lupa tips skor prinsip perekonan, ingat format dan formula, faham format dan soalan, dan kena buat banyak latih tubi dan pastikan mesti sampai standard ataupun capai standard masa yang ditetapkan. Okey. Terlebih dahulu kita tengok komponen dalam akaun perdagangan. Komponen dalam akaun perdagangan terdiri daripada komponen jualan bersih dan juga komponen kos jualan. Jadi pula ialah tujuan kita kenapa kita sediakan akaun perdagangan. Itu kita nak tengok perniagaan tu dapat untung kasar ke atau rugi kasar. Okey. Dan kita nak tahu adakah aktiviti yang dilaksanakan mendapat untung atau rugi tanpa ambil kira belanja dan hasil yang lain. Okey, langkah kedua, langkah satu kat dalam video sebelum ni, langkah hari ni ialah murid-murid semua kena ingat dan faham ya format akaun perdagangan dalam bentuk penyata. Okey, yang ni ialah akaun perdagangan, nama perniagaan. Dan akaun perdagangan bagi tahun ataupun bulan, cikgu letak kosong kat sini sebab tengok kepada soalan lah. Akhir tengok kepada soalan pada bulan berapa. Okey, jualan, tolak pulangan jualan atau kita panggil juga sebagai pulangan masuk. Kita letak kat kolom ketiga. Kemudian kita tolak kos jualan. Tolak kos jualan ni, yang kat bawah-bawah ni semua ialah komponen kos jualan. Bermula dengan inventory awal dekat kolom 2. Kemudian belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih di kolom pertama. Okey, kita sambung. Okey, belian bersih tadi kita tambah dengan adui. Cikgu cakap, adui tu apa? Angkutan masuk, duti atas belian atau duti import, upah atas belian, upah gudang, insurans atas belian. Jadi, belian bersih ni kita tambah semua ni, kita akan dapat kos belian. Kos belian kita letak dalam kolom kedua. Kos belian ni kita tambah dengan inventory awal, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual, kita tolak pula dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okay, macam mana dapat untung kasar atau rugi kasar? Untung kasar diperoleh apabila jualan bersih tolak dengan kos jualan akan dapat untung ataupun rugi kasar. Okay, yang ni soalan contoh.
Contoh latih to be diberi imbangan juga pada 31 Disember 2019. Maklumat tambahan, inventory pada 31 Disember. Apa maksud inventory pada 31 Disember ni? Inventory akhir. Anda dikenaki menyediakan akaun perdagangan bagi tahun akhir 31 Disember 2019. Kat sini cikgu dah bagi dah jawapannya. Daripada jualan sampailah ke untung kasar. Okey, mari buat latihan latih to be. Okey, latih to be ni murid-murid semua dapat semak nanti jawapan dalam video bahagian ketiga. Oleh itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi. Okey, ini latih to be 1. Okey, yang ni cikgu ada bagi macam lembaran, tapi murid buat dalam kertas kajang lah atau buat dalam buku latihan. Jadi nanti semak saja. Okey. Kini latih to be 2. Kena banyak buat latihan. Sebab kenapa kena banyak buat latihan? Sebab bila banyak, automatik mudah ingat rumusnya. Okey, ni latih to be 3. Latih to be 4. Latih to be 5. Latih to be 6. Okey, kalau perasan murid boleh buatlah garis macam ni juga kat dalam buku latihan. Okey, latih to be 7. Latih to be 8. Okey. Jangan putus asa dalam belajar. Semoga berjaya. Semoga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Okey. Cikgu memberikan penghargaan juga dan ucapan terima kasih kepada penulis buku teks prinsip ekonomi tingkatan 4 sebab cikgu ada merujuk daripada situ juga, dan juga kepada Cikgu Muhammad Don Hadi, mantan Guru Cemerlang Johor, atas perkongsian ilmu. Semoga ilmu ni bermanfaat buat semua. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.